Okey ke semua? Kelas pukul 11. Kali pertama kita ada kelas pukul 11. Bukan kelas dia, ini tutorial. Tutorial ni cikgu nak sambung yang classroom cikgu yang setiap Isnin tu. So hari ini kita akan buat tutorial, buat soalan berkaitan dengan transistor juga. Berkaitan dengan transistor. Yang tak masuk hari Isnin lepas, cikgu akan ulang sikit-sikit lah. Cikgu akan ulang sikit-sikit. Dengar cikgu kan? Minta host, dengar ke cikgu? Boleh chat cikgu dulu host. Tolong. Boleh dengar ke cikgu ni? Boleh dengar? Dengar. Okey, dengar. Okey, dengar. Okey. Boleh kita mula ya? Kita mula. Kelas tutorial pada malam ni cikgu buat pukul 11 khas untuk yang study lewat malam kan? Yang study lewat malam, at least sebelum tengok movie je lagi. Awak pukul 12 boleh tengok movie kan? Belum tengok movie je lagi, boleh dengar dulu kan? Dengar dulu, at least ada something yang masuk lah. Boleh ya? Okey, kita mula ya. Tutorial kita ini ialah berkaitan dengan transistor. Berkaitan dengan transistor. Okey. Boleh kita mula. Sekarang kita tengok pertama dulu. Ingat balik cikgu kata, transistor ni ialah satu peranti elektronik yang ada 3 terminal. Dikenali sebagai tapak, pengumpul dengan pemancar ataupun pengeluar. Kan, tapak, pengumpul, pemancar, pengeluar. Apa function dia? Dalam kelas hari itu cikgu kata, function dia ada 2. Satu sebagai amplifier arus. Dia besarkan arus. Logik pun nanti kita akan tengok atau sebelum ni kita dah tengok, logik pun kalaulah dalam litar pembesar arus tadi, amplifier arus tadi, kita akan nampak bahawa arus tu akan automatik terbesar ataupun ada penambahan arus. Sebab apa? Sebab adanya arus tapak. Kan? Sebab adanya arus tapak. Jadi asalnya arus yang asal lah. Okey, dia ulang sikit. Nanti kalau cikgu tak ulang langsung, nanti bagi yang tak masuk kelas hari itu blank sangat. Sebab mungkin awak belajar sebelum ini dalam perspektif lain. Cikgu ajar ni perspektif lain atau sudut pandang yang berbeza. Bendanya sama je, atas kita untuk dapat yang macam mana ya. Okey, cikgu kata yang minggu lepas tu, Isnin tu ialah, katalah cikgu ada satu transistor, rupa transistor macam ni kan, rupa transistor macam ni. Dan transistor ni ada anak panah, satu anak panah. Kalau anak panah keluar macam ni, nama transistor ni ialah transistor NPN. Kalau anak panah naik atas tu, nama dia PNP. Apa tujuan anak panah tu? Tujuan anak panah tu ialah untuk menunjukkan arah dia arus boleh lalu. So kalau ke bawah yang macam ni, arah arus lalu daripada atas ini ke bawah lah. Kan kalau cikgu buat warna ni, daripada atas ini ke bawah sini lah arus dia. Kalau anak panah naik atas, daripada bawah naik atas. Macam tu je. Okay, so dalam transistor ni dia kata dia ni always off. Always off. Itu yang penting sekali dah. Kita kalau dah faham always off ni, baik. Bila dia nak on dia? Bila ada arus tapak. Bila ID flow. Kan? Bila ada arus tapak, barulah transistor ni boleh on. Sebenarnya, untuk level SPM je ni, sebenarnya ada arus tapak yang mencukupi. Untuk SPM, just sebut ada arus tapak ataupun arus tapak mengalir, transistor boleh on. Macam tu cukup. Okey, so macam mana litar dia? Tengok litar dia dulu. Untuk on arus daripada sini, confirm lah mesti ada. Kat sini mesti ada apa dia? Bateri lah. Bateri duduk sini. Satu. Litar yang biru ni cikgu kata, nama dia ialah litar pengumpul. Nama. Tahu tak apa, tak tahu tak apa juga. Litar pengumpul. Okey, litar pengumpul ini ialah arus daripada sini. Tengok yang oren ni. Oren ni arus. Arus mesti daripada atas, daripada positif ni. Barulah dia ni nanti boleh on. Tapi belum on lagi, boleh on.
So kalau arus dia terbalik, polariti dia terbalik, dia tak boleh on. Macam-macam mana pun dia tak boleh on. Lita pertama pun tak boleh on. Okey, contoh soalan. Tengok soalan ni. Okey, lita pertama ni. Oh, dia arus sini. Boleh on. Daripada sini, kita kata dia boleh on. Boleh on. Yang selebih nanti dulu. Yang kedua ni, arus dia ke bawah sini ni, positif belah bawah ni. Arus, konvensional arus ialah daripada positif ke negatif. Walaupun dia salah tak apalah. Positif ke negatif. Faham tu dulu. Okey, so arus ke bawah macam ni. Anak panah dia ke bawah macam ni. Dah terus. Mentol ni tak akan menyala. Sebab sini pun lita tak boleh gerak. Jawapan dia terus B. Nampak? Okey, tengok yang C pula. Arus daripada bawah sini. Teres. Mengalir. Anak panah naik atas. Okey, tak ada masalah. Untuk sini, betul. Untuk yang lain tak tahu lagi. Tapi untuk polariti bateri dengan transistor, betul. Okey. Ini anak panah dia arus bergerak ke sini. Anak panah naik atas. Ini betul. So B jawapan dia untuk 45 B. Belum tengok yang lain 45 B. Boleh? Okey, tengok dulu. Yang sambung sini. So dah settle lita pengukur. Bila dia nak on dia kata satu bila ada arus tapak. So cikgu cerita panjang lebar minggu lepas, minggu ni hari Isnin hari tu ialah macam mana nak ada, cikgu buat warna merah. Macam mana nak ada, kita kata macam mana nak ada arus kat sini. Paling mudah je, basic dia, letak bateri. Bateri positif naik situ. Apa? Jadi, nyala ni. Kalau letak bab ni nyala. Bab tu nyala. Sebab apa? Sebab sini dah ada arus. Boleh? Okey, lita yang macam ini namanya lita per amplifier arus. Sini yang merah ni ialah lita tapak. Lita tapak. Base. Cantik ke tulisannya gitu. Sekejap, saya buka chat je. Kalau ada apa-apa, chat cikgu ya. Saya tak buka chat. Tak nampak. Okey, sekarang dah buka chat. Sekarang kalau ada apa-apa, tanya terus. Tanya terus. Nanti cikgu boleh terangkan macam tu. So, kalau dalam kes ini kita panggil sebagai lita 2 macam ni, kita panggil sebagai lita ni ialah amplifier arus. Amplifier arus. Amplifier arus. Okey, logik dia kata ni. Logik macam mana? Okey, yang lalu yang oren atas ni nama dia IC. Sebab kaki ni nama C. Nama kolektor pengumpul. Nama dia IC lah. Yang sini kaki dia nama base. Jadi I base lah. Boleh tak nak panggil I lain? Boleh je. Kan? Tapi kalau dia nama berada dekat base, I base lah. Kalau dia dalam soalan label IX lah awak panggil. Okey. Terusnya, bawah. Ini IE. Kenapa IE? Sebab kaki dia ni nama pemancar ataupun pengeluar kan, emitter. So, kalau dalam kes ni logik pun, contoh tadi, IC turun macam ni IC atas ni, datang pula IB tambah dia, IB, dan keluar dia apa? Keluar dia ialah IE. So, kalau tanya cikgu, IE ni berapa nilai? IE sama dengan IC tambah IB. Boleh? Okey, kalau lah tak ada transistor ni, semua lita yang pertama, lita biru ni nama dia IC dah kan? So tak akan ada penambahan lah. Tapi sekarang IE dia ni ada penambahan. Itulah kita kata sebagai lita ni, dia jadi amplifier arus. Dia tambah arus. Kan sepatutnya dah IC dah semua. Tapi dah tambah IB, yang nak keluarkan IE tu, IEB, IB ni. Sini kan? Jadi IE. So, dia akan jadi tambah. Itu sebab kita sebut dia sebagai amplifier arus. Boleh? Amplifier arus. So, satu. Yang kedua, itu juga cikgu cerita gandaan arus. Gandaan arus M. Sama dengan, M sama dengan IC bahagi dengan IB. IC ambil situ, IB ambil situ. Settle. 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 Okey, sikit lagi sebelum kita pergi seterusnya. Satu lagi. Okey, kalau satu lagi jenis lita ialah soalan tak? Soalan tanya.
Dah itu. Dah itu. Ya. Satu. Ini dia relate. Okey, kalau ada soalan, cikgu boleh cuba untuk jawab. Okey, satu lagi jenis ialah depan. Tadi kata nak suruh IP ingat suruh IP ingat maka letak balik. Letak bateri kan? Kita letak bateri. So, satu lagi cara macam mana tak nak letak bateri. Guna bateri asal sini. Guna bateri asal sini. Lepas tu buat apa? Buat apa? Awal kelas lepas kita tanpa bahagi botak letak dua perintah. Pembahagi botak letak dua perintah. Boleh? Okey. Bila dia letak dua perintah, kalau litar macam ni, nanti kita akan sebut dia sebagai litar ni ialah untuk switch automatik yang guna LDR, satu lagi guna termistor. Kan? Guna LDR satu, guna termistor. Boleh? Okey. Jangan. Okey, boleh. Okey, seterusnya settle yang ni. So, nanti ataupun hari tu cikgu dah cerita letak kat mana termistor ataupun LDR tadi menyebabkan benda ni akan nyala. Okey, kita tengok seterusnya. Soalan seterusnya. Okay, soalan pertama dah settle. Soalan kedua. Soalan kedua. Okey, soalan kedua. Soalan kedua ialah menunjukkan satu litar. Dia kata satu litar yang digunakan untuk menguatkan arus. Digunakan untuk menguatkan arus. So dia kata, kan ada satu litar ni, digunakan untuk menguatkan arus. Dia cakap menguatkan arus. So dia kata sini dia letak milliameter, sini salah ni. Sini dia letak microammeter. Sini dia letak microammeter. So dia kata nyatakan sama ada terdapat bacaan pada microammeter dan milliammeter apabila dia nak tanya milliammeter ke atas ni, tengok atas milliammeter, bawah microammeter. So dia kata apabila switch S1 dihidupkan, S1 ni hidup, S2 dimatikan, S2 kekal macam tu mati. Okey, so kita kata kalau S1 ni hidup, arus boleh mengalir betul. Asalnya arus boleh mengalir. Tapi transistor ni on ke tak on? Transistor tu on ke tak on? Tak on. Transistor always off. Itu penting. Transistor always off. Kecuali ada IB. So sekarang IB ada tak? IB tak ada. Sebab apa? Sebab S2 ni off. So kalau IB tak ada, sini pun tak boleh mengalir. Maka milliammeter pun tak ada bacaan, microammeter pun tak ada bacaan. Itu jawapan yang betul. Milliammeter tak ada bacaan, microammeter tak ada bacaan juga. Alasan microammeter bawah ni kenapa tak ada bacaan? Sebab litar dia off. Sini walaupun litar dia on, tapi transistor tu yang off. Tu milliammeter tu tak ada bacaan. Okey, untuk belajar SPM ni, fizik dia tak perlu sangat buat terlalu banyak latihan. Boleh buat latihan tapi tak perlu terlalu banyak. Tetapi setiap latihan tu awak kena detail. Kenapa benda tu berlaku? Kan? Kenapa benda tu berlaku lebih elok? Sebab nanti kalau awak jawab, just tahu betul atau salah, tapi awak tak tahu exactly kenapa dia berlaku, keluar soalan yang lebih kurang sama ataupun lebih kebat sikit, problem lah jawab nanti. Okey, kedua. S1 dimatikan, S2 dihidupkan, S1 ni mati. S1 mati, milliammeter confirm tak gerak lah. Nak datang daripada mana arus dia? Sebab S1 ni mati. Betul? So milliammeter tak ada bacaan. Microammeter ni S2 dihidupkan. Microammeter ada bacaan. Sebab litar dia ni boleh function, litar dia ni boleh gerak. So microammeter ada bacaan.
Boleh? Okey, itu jawapan dia. So, jawapan yang pertama, dua-dua tak ada bacaan. Tanya ada terdapat bacaan atau tidak. Yang kedua, soalan kedua, milimeter tak ada bacaan, micrometer ada bacaan. Ini soalan SPM, saya lupa soalan SPM bila. Dah lama lah. Okey, dua, dia tanya. Terangkan bagaimana lita tersebut berfungsi sebagai penguat arus apabila riostat dilaraskan dan kedua-dua suis dihidupkan. Okey, kedua-dua suis hidup. So macam mana lita ini berfungsi sebagai penguat arus? So dia bagi clue juga. Mesti dia bagi clue punya dalam soalan. Tak ada satu soalan ataupun tak ada perkara yang dia cakap tu saja-saja. Kan? Semua yang dia bagi tahu tu mesti ada kegunaan. Okey. So bila riostat dilaraskan. Dua markah ini. Bila riostat dilaraskan. Okey, macam mana buat? Bila riostat dilaraskan. So mula ayat daripada situ, apabila riostat dilaraskan, arus tapak akan berubah. Kan? Akan berubah. Besarkan sikit lagi soalan. Okey. Tak nampak soalan? Okey. Okey. Kita kata tadi apa? Arus tapak akan berubah. Okay. Arus tapak akan berubah menyebabkan transistor berfungsi. Boleh? Okey. Perubahan arus tapak menyebabkan arus kolektor, arus pengumpul di IC ya. Kalau besar soalan, tulisan cikgu menjadi besar. Okey. Arus pengumpul akan berubah. Perubahan kecil pada arus tapak menyebabkan perubahan besar pada arus pengumpul. Boleh? Perubahan kecil pada arus tapak menyebabkan perubahan besar pada arus pengumpul. Tak cakap perubahan kecil, perubahan besar, tak apa. Perubahan pada arus tapak menyebabkan perubahan berlaku pada arus pengumpul. So, arus pengumpul akan dibesarkan, amplify. Kan? Kalau nak cantik, tulis rumus. Tulis rumus. Okey, dua nak tulis berapa point? Boleh tulis dua, dua atau 3 point. So, apa rumus dia? Rumus dia ialah IE sama dengan IC tambah I. Itu sama. Jawab. Boleh? Okey, itu B. D pula. D kata, current pembesaran arus dengan menggunakan formula. Dia bagi microammeter 10 micro. Reading of millimeter 1 mili. Berapa? Dia pun bagi rumus. Ya Allah, dia bagi rumus. Mudah bagi kita kan? Masukkan rumus lah. M sama dengan IC kita millimeter 1 mili. Bahagi dengan micro. IB ialah 10 micro. 10 micro. Masukkan dalam kalkulator. Boleh? Masukkan dalam kalkulator. Cikgu tengok contoh kalkulator tu. 1 mili. Mili kat mana dalam kalkulator? Nombor 3 ni mili kan? Shift 3 tu mili. Shift 3 nano. Mili shift 5. Shift 5. Mili. 1 mili bahagi 10 micro. Micro ada micro. Micro 4. Shift 4. Boleh? So dapat 100. Itu magnification. Ataupun pembesaran arus 1/100. Yang kedua, dia tanya, arus pengeluar. IE. IE sama dengan IC tambah IB. IC awak berapa tadi IC awak? IC awak ialah 1 mili tambah 10 micro. 1 mili tambah 10 micro. Dapat berapa? Dalam mili dapat berapa? Boleh? Tekan kalkulator. Okey, itu mudah. Simple, 2 soalan. Soalan seterusnya. Soalan seterusnya SPM baru, SPM 2019. Ini, lita ini bukan lagi amplifier arus. Lita ini dah jadi macam switch automatik. Pembahagi voltaj. Sebab daripada voltaj 4.5 ni, kan dia dah ada bateri dekat sini. Kalau tak ada bateri dekat sini, lita pembahagi voltaj. Biasa lita pembahagi voltaj untuk apa? Untuk
Kita pembahagi volta ni ialah untuk Swiss automatik. Okey, kita tengok. Kadang-kadang kita kat tengah ni pelik sangat, tak payah kisah sangat. Kisah yang tepat untuk datang IP, untuk datang IP. Okey, dia kata, apakah peranti elektronik P? Sama ada termistor, pengesan kebakaran, termistor, rheostat, perintah pekerjaya, light emitting diode. Okey. Cikgu ulang sikit tentang Swiss automatik. Sekali lagi ya. Yang dia dengar itu ini pengulangan. Yang belum dengar ini ialah yang pertama. Okey, transistor. Katalah, transistor ni kalau tentang Swiss automatic dia memang akan bagi NPN, dia bawa SPN dia. Dia bagi susah dia. Bagi tak susah boleh. Okey, seterusnya ini. Ini pembahagi volta ni. Cikgu letak kotak ni. Letak kotak dulu. Ya. Ada soalan ke? Tak soalan. Ada orang dengar ni? Ada partisipan ke ni? Dia cakap seorang tak ada partisipan ni. Oh ada. Okey, seterusnya. Tak apa. Dengar saja pun tak apa. Kalau tak ada soalan, dengar saja. Pastikan faham ya. Kalau tak, kalau boleh, lepas daripada classroom cikgu Isnin, cikgu akan buat tutorial tengah malam macam ni. Lepas tu dah settle sepatutnya bab tu. Bab tu dah settle. Datang soalan macam mana pun, cikgu harap dapat jawab. Okey, tengok ya. Okey, cikgu kata transistor ni hanya akan on bila ada IP. Petik kata. Kenapa nak boleh je kita hafal? Boleh. Cikgu tak suka yang hafal tu sebab nanti bila masuk tentang engineering ataupun designing, awak akan problem nantilah. Ataupun kalau dia tulis soalan tu pun awak problem juga. Jadi kalau boleh, susah sikit sekarang, tapi masa depan nanti akan jadi lebih senang. Macam tu. Maksudnya, tahu kenapa benda tu berlaku, nanti kalau ditanya macam mana pun, proses benda tu berlaku tetap sama. Konsep dia tetap sama. Satu. Kita tengok. Satu. IB ni, transistor ni hanya akan on bila IB flow. Transistor on. Apa lagi sih? Transistor on ni bila IB ni flow. IB flow. Maksudnya, kalau IB tak flow, transistor tak akan on. Bila-bila pun. Boleh. Transistor akan on bila IB flow. Yang kedua, IB flow ni kalau VB ataupun V yang dekat bawah, voltan pada tapak ini tinggi. Tinggi, high. Kan tinggi, nak faham. Kalau voltan dekat tapak ni rendah, IB tak akan flow. Macam tu. IB tak akan flow. Okey. VB pula akan tinggi kalau guna konsep pembahagi voltan ini, konsep pembahagi voltan, VB pula akan tinggi kalau RB, R yang kat bawah. Ikutlah nama dia apa, tapi R yang kat bawah, yang keluar ni, R kat sini tinggi. Sebab kita dah bincang malam itu, kalau R besar akan wujudkan V itu besar. V itu beza upaya untuk merentasi rintangan. Kalau rintangan besar, maka beza upaya ataupun kerja untuk mengatasi rintangan tu besar lah. Kan? Okay. So, ni flow dia. Transistor ni akan on kalau IB flow. IP ni akan flow kalau VB ni naik ataupun tinggi. VB ni akan tinggi kalau RB tinggi. Okay. So, contoh. Saya bagi contoh. Contoh perintah peka cahaya, PPC. Contoh saya letak sini PPC. Jadi saya letak PPC. Perintah peka cahaya. So kalau sini perintah peka cahaya, bila siang, contoh, dia buat contoh satu. Kan, bila siang, WM siang, light dia, cahaya dia tinggi. Maka RPPC akan jadi rendah. Okey, RPPC, R thermistor tu, dia tu kita panggil sebagai unit. Unit ni maksudnya kena hafal lah. Contoh, mudah je hafal dia. Kalau PPC ni perintah peka cahaya, kalau R dia tinggi, light tinggi, dia depend kepada light. LDR, PPC ni, LDR ni dia depend pada light. Kalau light dia tinggi, maka perintangan dia akan jadi rendah. Kalau light dia rendah, maka
rintangan dia akan jadi tinggi. Yang ini silibus yang kita belajar. Banyak syarat ni. Itu tapi penting juga kalau dia bagi syarat lain pun berdasarkan syarat yang dia bagi tak ada masalah, konsep masih lagi sama. Kalau termistor kalau heat tinggi resistan termistor yang kita belajar. Kalau heat rendah ada termistor yang berbalik daripada ini. Kalau heat rendah rintangan dia akan jadi tinggi. Balik. Okey. So berbalik pada soalan kita. Kalau light tinggi belum soalan lagi. Pada nota dia. Bila light tinggi, RPPC rendah. Okey, R dekat biru cikgu Lorek ni rendah. Bila RPPC ni rendah, kita cikgu sebut RPPC ya, RPPC rendah, maka RPPC akan kurang daripada R atas. Namakan R1. Balik. Okey, RPPC ni rendah daripada atas. Asalnya sama, nak faham dia asalnya sama. Kalau satu rendah, satu lagi tu akan jadi tinggi daripada dia. Macam tu. So RPPC kurang daripada R1. Bila RPPC kurang daripada R1, V yang kat bawah, VPPC lah. VPPC cikgu tulis VP lah kat bawah. VB kurang daripada V1. V1 kat atas lah. Sini V1 cikgu tulis. Sini VB biasa. Kalau dia tulis V lain tak apa asalkan dia kat bawah. Kalau VX kat bawah, VX. Okey, VB kurang. Tengok, VB tinggi baru IB low. VB kurang, IB tak flow. IB tak flow. Tak flow. Kan? IB tak mengalir. Kalau IB tak mengalir, transistor off. Transistor off. Kalau transistor off, bulb ni off. Maksudnya, kalau pasang PPC dekat bawah macam ni, bila siang, bulb akan off. Bila malam, automatik bulb on. Awak tahu satu pun dah cukup. Boleh? Satu pun dah cukup. Sama juga dengan termistor. Okey, contoh, cikgu letak termistor. Termistor cikgu letak bawah. Cikgu padam, cikgu letak termistor sini. Cikgu letak termistor. Cikgu tulis RT, termistor. Termistor ni bawah ni. Heat tinggi, resistor rendah. Heat rendah, resistor tinggi. Cikgu kata bila terbakar. When terbakar. Kan? Bila terbakar. Bila terbakar, heat akan jadi tinggi. So, R termistor akan jadi rendah. Boleh? R termistor akan jadi rendah. Bila R termistor jadi rendah, boleh? Bila R termistor akan jadi rendah, so R termistor lebih kecil daripada R1. Sebab dia jadi rendah kan? Lebih kecil. Bila R termistor lebih kecil daripada 1, VB lebih kecil daripada V1. Boleh? Bila VB lebih kecil daripada V1, tak flow ni. VB kecil. VB nak besar. VB kecil, IB tak flow. Boleh? IB tak flow. Bila IB tak flow, transistor off. Transistor off. Suara cikgu putus sikit-sikit saja. Okey. Harap okey nanti ya. Okey. Okey, transistor off. Mungkin lain cikgu rasa. Bila transistor off, maka kalau ada buzzer sini, alarm ni, alarm tak on, alarm off. Alarm off. So, R termistor duduk bawah, maka alarm ni off bila terbakar. Dalam soalan ini, ditanya aksan kebakaran. So, kita kena letak atas lah. So, P ni adalah termistor. Itu adalah termistor. Okey, boleh? Ada soalan? Ada soalan ke? Okey, tak ada soalan? Okey, tak ada soalan, bagus. Seterusnya, kita tengok soalan lain lagi. Soalan lain lagi yang soalan seterusnya. Soalan seterusnya cikgu ambil soalan daripada SPM juga ni, SPM juga. Okey, sebelum saya lupa, kalau ada apa-apa soalan, boleh masuk dalam grup Telegram cikgu. Kat situ cikgu ada juga jawab-jawab soalan tentang kalau boleh nanti host minta tolong tulis kat bawah tu apa nama grup Telegram, misi nak skor ASPM. Okey. Nanti kat dalam tu boleh tanya soalan dan cikgu akan jawab. Biasanya cikgu jawab melalui lukisan lah, ataupun cikgu conteng dekat soalan lah untuk keputusan, ataupun
penyelesaian. Okey, nombor 13. Nombor 13 ditanya, Raja menunjukkan 1 liter transistor yang digunakan untuk menghidupkan mentor. Nak hidupkan mentor. Keadaan yang manakah akan menghidupkan mentor tersebut? Okey, dengar betul-betul. Keadaan nak suruh mentor ni hidup. Mentor ni on. Mentor ni on, tengok dia buat ya. Mentor ni on bila transistor on. Transistor on bila ada IB. Betul? Bila ada IB. IB ni akan ada bila VB ni tinggi. VB tinggi. Kan? Okey. So, kita tengok jawapan dulu. Dia satu, rintangan pada PPC, resistor. Resistor. Rintangan pada resistor dengan perintang R. Okey. So, nak suruh IB mengalir, VB kena tinggi. VB kena tinggi, PPC kena tinggi. Ini salah, PPC kena tinggi. Boleh? PPC ni kena tinggi. Satu betul. Okey, yang dua. Kalau PPC tinggi, R tu mesti lebih rendah daripada PPC lah. Kan? Walaupun asalnya sama. Bila yang tinggi, yang ni akan jadi rendah. So, jawapan B. Easy. Tengok. Kalau kita kuasai dia punya konsep, ditanya soalan macam mana pun insyaAllah kita boleh jawab lah. Kalau kita hafal, problem kan. Boleh. Okey, tu ada apa ni? Dekat chat tu ada grup Telegram dia lah. Boleh follow nanti ya. Okey, join nanti ya. Okey, SPM 2018. Settle. Boleh ya? Jawapan dia. Seterusnya, kita tengok soalan seterusnya. Soalan seterusnya ialah okey, ada soalan juga. Iaitu macam mana nak tahu PPC tu tinggi? PPC tu tinggi. Okay. Soalan tadi tu mungkin dia tak tahu. Tengok balik. Macam mana nak tahu PPC tu tinggi? Okey. Sekali lagi saya kata, PPC ni kita nak tahu dia tinggi ke tak tinggi. Cikgu, macam mana nak tahu PPC tu tinggi? Okey, sebab kita nak hidupkan mentor. Tengok soalan dia nak hidupkan mentor. Dia ulang, kalau nak hidup mentor, transistor ni akan on. Mesti on. Barulah arus boleh mengalir. Kalau transistor tu off transistor ni macam mana? Lebih kurang macam ni lah. Dia duduk macam ni, lebih kurang transistor. Ni bab di atas ni mana? Dia kira balik. Lebih kurang macam ni. Sini off. Jadi dia tak akan menyala lah. Sebab walaupun ada nampak macam ada arus ni, dia tak akan menyala. Sebab dia tak arus tak lalu. So apa kena buat? Kena tolak benda. So nak apa macam mana nak tolak? Kena tolak ni guna IB. Ada IB baru dia tolak, barulah bersambung, barulah mengalir, barulah dia nyala. Okey. So untuk tolak tu mesti ada IB. Cikgu sebut tadi, nak ada IB VB. V sini mesti tinggi. Okey, untuk ada IB, untuk IB flow, ya, untuk IB flow, nanti screenshotnya. Untuk IB flow, mesti VB ni tinggi. VB tinggi. Boleh. Untuk VB ni tinggi, B ni tinggi bila R pada kat situ. So dalam kes ni, VB ni RPPC lah. RPPC tinggi. Kalau nak on dia punya bab, RPPC kena tinggi. Baru VB tinggi. VB tinggi, IB baru flow. IB flow, transistor on. Transistor on, baru bab boleh on. So, RPPC mesti tinggi. Itu sebab kita tengok mula-mula RPPC tinggi. Macam mana nak tahu RPPC itu tinggi? Kita nak RPPC itu tinggi. Barulah mentor tu nyala. Boleh? Bila RPPC itu tinggi, yang atas tu mesti rendah lah. R biasa tu mesti rendah. Boleh? Saya harap menjawab soalan. Kalau tak menjawab tak? Oh, tanya lagi kan. Tanya lagi. Kan cikgu ulang dalam berdekat pun tak. Okey, seterusnya. Kita tengok seterusnya. Okay. Seterusnya ialah soalan paper 3. Soalan paper 2. Soalan ini soalan mudah ni. SPM 2019. Jangan tinggal dulu soalan ni. Pada panjang. Nanti lagi kita cuba. Okey, kita tengok soalan 2015. Soalan 2015 ni cikgu rasa dia dah keluar juga untuk
beberapa trial lagi. Trial mana jadi lupa. Okey, tengok contoh. Saya cuba untuk kelas sampai pukul berapa je? Kelas sampai pukul 10.15, 11.50. Sebelum tengah malam. Sebelum tengah malam. Ngantuk dah ke? Ngantuk dah ke? Okey, contoh dia kata menunjukkan 1 liter bertransistor. Apakah nilai beza upaya B bila VT 3? V1 5. Kan V1 ni V tapak tadi lah, V 5. Berapa nilai V? Oh, berapa nilai V sini? Tambah je lah, 3 tambah 5 dapat 8. D jawapan. Boleh? Jawapan dia ialah D. Boleh ya? Kenapa ya? Sebab asalnya macam ni. Kalau transistor ni off, dia ialah pembahagian kelas sampai pukul 1 lah cikgu. Kelas sampai pukul 1. Nanti awak seorang tunggu. Cikgu tak apa, awak dan orang lain dengan okey. Macam tu. Dia litar siri sebenarnya. Bila litar siri, kan yang ini seolah-olah tak ada lah dulu. Sebab apa tak ada? Sebab dia ni litar buka. Litar buka dia membuat putus-putus. Kita buka je. Dia tak buka, dia tak boleh lalu. So bila dia tak boleh lalu, seolah-olah dia tak ada. So litar ni ialah litar siri. Bila litar siri, voltan dia apa? Voltan dia tambah kan? B total sama dengan B1 tambah B2. So tambah 3 tambah 5 dapat 8. 3 tambah 5 dapat 8. Jawapan dia D8. Boleh juga kalau dia hilangkan yang lain. Contoh dia kata ni 6 volt. Sini 2 volt. Sini berapa dia tanya? 6 tolak 2, 4. Boleh. Nanti cikgu akan share record video kat group ke. Cikgu tak pasti ada tak record video. Nanti host tolong komen ya. Host yang record. Kalau cikgu rasa kalau tak ada korak apa-apa, mungkin ada video record. Kenapa awak dah ngantuk ke? Okey, sambung. Dah kan? Sambung contoh satu lagi. Ini. Ini trial juga ni. Trial tu dah sebenarnya soalan lebih kurang macam ni dah keluar masa SPM 2015. Trial sekarang keluar. Cikgu takut SPM ni akan keluar. Bukan takut. Cikgu kenapa line tengah dot-dot? Okey. Line tengah tadi cikgu dot-dotkan dia sebab transistor tu off. Asalnya transistor tu off. Belum buat apa-apa, transistor tu sebenarnya dalam keadaan off. Cikgu kata always off. Kecuali ada IB. Boleh. Kecuali ada IB mengalir. Litar asal dia ialah litar siri macam ni. Okey, so sama juga. Menunjukkan 1 litar transistor. Apa beza keupayaan merentasi PPC? Berapa V di sini? Ditanya, berapa V? So V sini 6, V sini 1.5. Tolak ya. Nampak? So V sini boleh ke? Boleh. Kata boleh tanya tak apa, tanya. Kalau cikgu boleh jawab, cikgu jawab. Cikgu tak boleh jawab, cikgu cakap cikgu tak tahu. Kan? Kita belajar, sama-sama belajar. Boleh. Okey, so sini 6. Kan? Sini 6, sini 1.5. So V asal dia 6. V total boleh. Okey. V total sama dengan V1 tambah V2. Kan? Untuk litar siri V dia tambah. I dia sama je. Litar siri I sama. Sebab dia ada one pass. Bila ada one pass, kan kita kadang-kadang fizik ni dia fikir logik senang sikit ingat. Kan? Contoh bila ada satu laluan, mestilah I dia sama je. Dia nak pergi mana lagi I dia? Satu laluan je longkang. Kalau longkang tu satu laluan dia, mesti I dan longkang tu I yang sama dia mengalir macam tu. Boleh? Okey, so V total berapa? V total 6. V1 berapa? 1.5. V2 berapa nak cari? So V2 sama dengan 6 tolak 1.5. 6 tolak 1.5 apa? Dapat 4.5. 4.5. Okey, bagus. Boleh. Okey, V 4.5. Boleh. Okey. Seterusnya. Kita pergi lagi. Seterusnya. Oh, saya ada lagi datang. Okey, dia jawab yang satu. Okey, soalan nombor sebelum cikgu lupa, cikgu ada kelas tu. Okey, sekarang ni
Cikgu ada satu classroom hari Isnin ya. Hari Isnin pukul 9 malam. Hari Isnin pukul 9 malam nanti kita akan bincang get logic. Walaupun topik tu mudah, ramai yang suka topik tu sebab dia mudah. Mungkin sudut pandang yang cikgu bagi lain sikit. Mungkin. Kalau dah betul dengan awak, okey juga. Kan kalau ada masa nanti boleh ajak kawan masuk pukul 9 tu. Hus dah tulis pukul 9 Isnin nanti ya, kita akan bincang tentang gate logic. Macam mana untuk menyelesaikan gate logic menggunakan jadual kebenaran. Cikgu tak suka conteng-conteng dekat gambar, menggunakan jadual kebenaran saja. Boleh ya? Okey, dia kata, menunjukkan satu litar bertransistor digunakan untuk menghidupkan penyaman udara 240 volt. Keadaan manakah menghidupkan penyaman udara? Nak hidup, sama juga. Bila nak suruh benda ni hidup, transistor akan on. Bila nak transistor on, kan? Bila nak transistor on, ID mesti flow. Banyak kali ulang ni. ID mesti flow. Alah cikgu, Isnin malam saya ada kelas lain. Serius ha? Pukul 9. Awak kelas pukul apa? boleh. Boleh. Awak kelas pukul 9 kan? Aduh, clash. Okey, sekali lagi. Saya ulang. Yang ini nak on, ni nak on, transistor ni mesti on lah. Kalau transistor on ni tak boleh on. Kan? Jadi macam dot-dot tadi saya buat tadi. Okey, transistor ni on bila IB ni flow. IB tu boleh flow bila V bawah ni, VB ni tinggi. VB tinggi. So kita tengok voltan tapak tinggi. Oh, salah ni, rendah. Mesti voltan tapak nak tinggi. Kan? Voltan tapak nak tinggi. Okey, kalau voltan tapak ni nak tinggi, arc sini mesti tinggi. Tak nampak cikgu warna tu. Itu kawan lain. Okey, itu kawan lain. Ni, arc sini nak tinggi lah. Tak payah fikir dulu, duduk mana-mana. Buat macam yang kita tahu dulu. Kan? Barulah kita pair dengan jawapan tu. Kalau tengok jawapan dulu ke ataupun bincang yang lain dulu, awak pening lah. Kan? Awak lari, awak punya mindset tu larilah. Buat yang kita tahu dulu, baru kita bandingkan jawapan. Okey, arc sini tinggi. Tak kisahlah arc ni apa pun. Tapi arc sini tinggi, baru VB tinggi. Kalau VB tinggi, baru IB flow. Kalau IB flow, baru transistor on. Baru benda ni on. Boleh? Okey, sekali lagi. Benda ni on bila transistor on. Benda ni, jangan sebut pun benda ni. Sebab benda tu tak penting pun. Kita tak tahu benda tu je on. Benda tu on bila transistor on, kan? Sorry lah kalau ada pejuang ekonomi dalam kan. Kita buat yang mudah-mudah ya. Transistor akan on. Transistor akan on bila IB on. IB flow. IB flow bila VB ni tinggi. Bila VB tinggi, IB flow. VB pula tinggi bila R tinggi. Yang aku sebut tadi kan. R tinggi baru V tinggi. So R ni tinggi. R bawah ni tinggi. R atas mesti rendah. Boleh? R atas mesti rendah. Macam mana nak suruh termistor R rendah? Suhu termistor mesti apa? Suhu. 4 minit lagi ya cikgu. Okey, 4 minit lagi cikgu. Okey, suhu termistor mesti apa? Suhu termistor mesti tinggi lah, baru R dia rendah. Kan termistor ni heat tinggi, R dia akan jadi rendah. Heat rendah, R dia akan jadi tinggi. Ini termistor. Boleh? Okey, so R atas tu mesti rendah. Sebab apa? Sebab nak suruh R bawah tu tinggi, baru dia on. R bawah tu mesti tinggi, baru dia on. Kalau R bawah tak tinggi, dia tak on. Sebab apa? Sebab R bawah tak tinggi, rendah, V dia rendah juga. V rendah, IB tak flow baik. Okey. Boleh? Okey. Ada soalan ke? Tak ada soalan. Sikit lagi, last. Sebelum cikgu conclude. Last. SPM 2019. Dia nak buat ni. Ini contoh yang dia tanya benda lain. Berbanding apa kita panggil, ditanya designing lah, kita panggil engineering. Kan?
berbanding. Sebelum ni ditanya kira-kira. Okey. Logik akal dulu. Kita nak letak N yang apa? Asal. N. Kalau daripada perbincangan kita ni, confirm bateri. Tahulah dia supply voltan lah. Dia supply membekalkan voltan pada litar. Settle lah bateri. Bateri duduk sini. Settle. Okey. Sini nak letak apa ni? Dia nak letak apa ni? Untuk apa ni? Penggerak kebakaran. Baru baca. Sini dah belum baca, dah tahu dah. Sini ni mesti letak output lah. Kalau nak suruh nyala, letak bentol. Kalau nak suruh sejuk, letak aircon. Kalau nak suruh bunyi, letak alarm. Alarm di sini. Kan alarm di situ. Tujuan apa untuk alarm? Untuk bunyi lah. Untuk trigger bila sistem bila suhu tinggi. Boleh? Okey. Bunyi betul? 1 minit lagi cikgu. Okey. So kat sini J dengan K, satunya mesti termistor, satunya mesti termistor, satunya mesti perintah. Perintah. Termistor perintah, awak akan ubah mana kedudukan dia. L adalah perintah lah untuk kecilkan ataupun untuk kawal arus IP. Okey, sampai situ dulu tutorial. Hari ini kita bincang beberapa soalan berkaitan dengan transistor. Cikgu harap ada manfaat insya-Allah, kan? Teruskan follow dalam grup Telegram cikgu. Ingat Isnin nanti bab gate logic. Bab mudah tapi bab tu yang kita nak dapat jawab dalam SPM. Boleh? Okey, sampai situ dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.